bertanyakan tentang kes siasatan polis terhadap Tan Sri Lim Kit Siang, Tony Phua dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong. Suka saya sebut bahawa kertas inquiries ke atas Tan Sri Lim Kit Siang itu telah pun dihantar kepada Peguam Negara pada 14 hari bulan 12, manakala kertas siasatan terkait laporan terhadap Tony Phua besok 12 hari bulan akan diserahkan kepada pejabat Peguam Negara, manakala tidak ada aduan terhadap Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong setakat ini diterima oleh pasukan polis. Jadi oleh kerana tiada aduan, belum lagi siasatan dimulakan. Yang Mak Menteri. Ya, terima kasih atas sedikit Yang Mak Menteri berkenaan dengan Profesor Teo Kok Siong tadi. Walaupun tidak ada aduan, maknanya tidak ada laporan polis dibuat setakat ini, cuma sekadar seputih membangkitkan dalam Dewan. Cuma saya difahamkan kedua-dua Firdaus Wong, pemilik portal The Merdeka Times, dan Profesor Teo dah maklum pada kami yang mereka akan dipanggil oleh pihak polis di Brickfield seminggu ini. Jadi atas dasar apa mereka dipanggil? Kenyataan mereka kah? Tentang penerbitan artikel tersebut kah? Jadi boleh jelaskan kepada kami kenapa ada laporan begini? Secara spesifik, secara khusus saya merujuk kepada perkara yang dibangkit oleh seputih terhadap ketika perbahasan. Jadi saya respon yang itu. Okey. Sehingga tadi ketika saya dipersiapkan oleh pegawai polis yang memberikan reaksi kepada ini, maka itu yang saya sebut. Kalau ada maklumat lain daripada itu merupakan perkembangan baru, saya tidak ada halangan untuk merujuk kembali dengan pasukan polis. Baik. Rakan saya dari Batu khusus bangkitkan soal apakah kementerian sudah pun ada hasrat untuk meminda undang-undang. Ya, terima kasih. Yang saya difahamkan Yang Menteri bahawa laporan polis dah dibuat ke atas itu apa nama dia? Itu Profesor Kok Siong itu. Ada laporan polis. Saya rasa di Pulau Pinang dan juga di Kuala Lumpur ada beberapa laporan polis, bukan tak ada laporan polis. Dan pada masa yang sama tentang laporan polis yang dibuat ke atas pihak yang hanya menyatakan kedudukan perlembagaan, adakah siasatan ini dapatlah ditutup supaya ia tidak diungkit-ungkit lagi? Kerana ini hanya suatu serangan politik yang tidak memberikan manfaat kepada siapa dan tidak juga menjejaskan hak mana-mana pihak. Seperti macam apa yang dinyatakan oleh itu Kok Siong, itu memang tidak berperlembagaan dan melanggari Akta Hasutan. Kita masih ingat ada seorang bekas ahli parlimen telah pun didapati bersalah kerana membuat kenyataan sedemikian, menutup semua sekolah vernacular dan didakwa dan kemudian didapati bersalah dan lepas itu dilucutkan haknya sebagai seorang ahli parlimen. Saya harap perkara ini jangan dimain-mainkan kerana dia merupakan salah satu asas fundamental dengan izin Tuan Yang Pertua dalam perlembagaan persekutuan dan juga kontrak sosial mereka. Sekian, terima kasih. Yang Mak Menteri. Macam biar saya respon sesuatu. Baik, terima kasih sahabat saya dari Bagan. Terhadap soalan asal penjelasan saya adalah kertas siasatan siap, kertas inquiries juga siap. Sekarang ada di pejabat Peguam Negara. Sesuai dengan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan, Peguam Negara akan menilai, meneliti, menimbang apakah ada asas untuk tindakan selanjutnya. Tugas pasukan polis terhadap aduan disiapkan satu siasatan dalam tempoh yang munasabah. Sebab itu, terima kasih rakan saya dari Bagan kerana mengingatkan bahawa dalam pengetahuan Bagan sudah ada laporan. Jadi saya tentu saja akan segera menyemak dengan pasukan polis, terutama kerana aduan polis ini sistemnya adalah talian, dia centralized. Kita dengan mudah untuk detect atau mengesan. Jadi saya bersetuju bahawa perkara-perkara yang jelas dalam perlembagaan, terutama berkait dengan satu penerimaan kontrak sosial yang sudah lama kita guna pakai, itu dihormati dalam batas-batas yang perlu kita jaga dan hormati bersama. Sila. Ya, Yang Mak Menteri, terima kasih. Saya ingin merespon kepada bahagian juga Yang Mak Menteri. Saya fikir ini tidak ada kena-mengena dengan politik Yang Mak Bagan. Profesor Emeritus Teo Kok Siong, an accomplished scholar and academician,
Beliau bercakap bukan baru sekali ini, dah berbelas tahun tentang isu sekolah vernakular, sekolah satu aliran dan perpaduan nasional. Jadi bila mana beliau bercakap dan beliau diugut, digertak dalam dewan ini oleh seorang ahli parlimen kita, dan apakah ini satu yang melanggar perlembagaan? Kalau kita tidak boleh bercakap hal-hal sensitif tentang perpaduan nasional, macam mana? Saya ambil contoh yang Muhammad Menteri. Artikel letter to editor The Star 16 Oktober 2021 ditulis oleh Yong Jingyi, seorang berbangsa Cina. Insight into Chinese private high schools. Beliau menggariskan tentang permasalahan yang ditimbulkan di sekolah menengah persendirian Cina. Silibus sejarah yang berat kepada Cina. Ketidakmampuan bercakap bahasa Melayu secara fasih kerana bercampur satu kaum sahaja. Jadi, bila mana beliau tulis, adakah ini tidak berperlembagaan? Kita bukan nak buat satu condemnation pada bangsa lain ataupun sekadar nak timbulkan isu rasis. Cuma bila seorang profesor membangkitkan isu ini, merisaukan tentang perpaduan nasional, biarlah beliau bercakap. Kalau tak setuju, lawan beliau menggunakan fakta akademik, bukan dengan ugutan bawa kepada pihak polis. Yang Muhammad Menteri, Yang Menteri, saya nak betulkan saja sekejap. Itu yang bermaksud penting adalah hasil daripada sekolah menengah persendirian sekolah Cina. So dia pun fasih cakap dalam bahasa Cina. So tidak betul tuduhan melulu ini menyatakan yang datang daripada aliran sekolah ini tak boleh fasih dalam bahasa Cina. So itu sebab Kok Siong ini dia sudah lupa daratan. Dia sudah tidak tahu apa yang menjadi asas kepada perkara ini. mungkin Janganlah buat itu tuduhan yang melulu. Biar saya dulu. Saya Menteri, Biar saya nak dulu. stick kepada poin saya baru belum pun 1/3. Saya nak sebut begini dulu ya. Pertama ni baru pegawai saya baru dapat. Mereka ikut perbahasan sekarang ya. Mereka bantu betulkan balik kes ucapan Profesor Teo, kertas siasatan baru saja dibuka di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Itu ada ya. So saya akan update dari masa ke semasa. Baik, saya nak sebutkan begini. Topik tentang kewujudan sekolah vernacular di negara kita ini memang tajuk yang sentiasa kita bahas sudah berpuluh tahun. Ada pandangan pro, ada pandangan kontra. Ada kelebihan, ada kekurangan. Okey. Ketika kita bercakap dari sudut pandang mana pun, sudut pandang politik ke, sudut pandang bahasa ke, sudut pandang penyatuan kaum ke, apa pun sudut pandang kita. Ya, kalau kita nak tengok satu kekuatan di sana, misalnya trend di mana pelajar-pelajar Melayu memilih untuk belajar di sekolah vernacular, itu pun satu fakta juga. Ya, ketika kritiknya ada, tapi ada juga kelebihan yang masyarakat bila diberi pilihan, ada juga dalam jumlah yang besar sekarang memilih. Jadi saya fikir keadaan itu biar kita terima begitu dulu. Ya, sebab saya tak mau prolong tajuk ini. Yang Muhammad saya Menteri, nak teruskan. sedikit. Ya, Apakah pendirian Kementerian Dalam Negeri melihat satu perusahaan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini untuk membenarkan kewujudan SJKC, SJKT iaitu sekolah vernacular. Kerana itu telah melalui satu proses mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan diputuskan secara mutlak di peringkat Mahkamah Persekutuan. Bermaksud kewujudannya adalah dijamin. Jadi apakah pendirian, adakah Yang Berhormat kita sebagai satu kerajaan madani menerima ini sebagai satu hakikat berlandaskan kepada kontrak sosial yang telah diperihalkan tadi. Terima kasih. Rakan saya, Saudara Wika Siong mengingatkan saya tentang keputusan mahkamah yang sudah pun dibuat tentang status kewujudan itu. Saya fikir mana-mana kerajaan, kita sekarang ataupun rakan-rakan kita sebelah sana, apabila satu keputusan mahkamah telah dibuat, pilihan yang ada menghormati keputusan mahkamah and kita move on. Saya fikir gitu dulu. Apabila ada dispute, itu fungsi mahkamah untuk memutuskannya. Baik. Tan Sri Yang Dipertua. Saya ada Pertua. Nanti. Sekejap. Boleh kita move dah? Sekejap. Batu tadi, saya Peraturan mengulas mesyuarat, Menteri tentang Menteri kejap. Peraturan Mesyuarat 36(9). Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat-sifat siapa-siapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan. Tadi bagan sebut Profesor Teo Kok Siong lupa daratan. Nanti tak payahlah bawa dia sampai
tahap itu. Itu pandangan akademik dia. Kalau boleh, Bagan minta tarik balik atau betul. Dia sedang membincangkan apa yang telah dibawa oleh ahli lain. Okey, Dan waktu okey. dibawa tu tak ada bantahan pun. Baik. Terima kasih. Apa nama ni Bagan, saya setuju supaya perkataan lupa daratan tu ditarik balik lah. Betul. Biar mungkin. Saya akur kepada perintah speaker. Tapi dia memang lupa segala-galanya. Okey. Terima kasih. Okey. Lupa daratan ditarik balik. Okey, move kan. Terima kasih.